Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kehidupan, kesejahteraan dan segala-gala nikmat yang tak mampu kita nak hitung dengan hitungan angka. Semuanya kita kembali pada Allah Ta'ala dan bersyukur pada Allah Ta'ala, walaupun syukur kita hanya kerdil berbanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walau bagaimanapun itulah semampu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu, mendengar nasihat-nasihat daripada Al-Quran, hadis dan juga kata-kata para ulama, pengalaman para ulama, akan mengubati hati kita, membersihkan hati kita daripada segala kotoran dan hijab, daripada pandangan basirah, pandangan Allah Ta'ala, dan dahan itu mendapat redanya, itu yang kita cari. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih dalam tajuk keutamaan ahli karamah ataupun awliya illahi salihin. Apa yang mereka pentingkan, para ulama diceritakan dalam tajuk ni. Beberapa tip ataupun beberapa huraian telah dihuraikan oleh pengarang kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita tengok pada muka surat 429 tentang keutamaan para ulama melawan ataupun menundukkan musuh-musuh diri kita, iaitu nafsu dan seangkatan dengannya. Yang ni yang sangat penting, kerana selagi kita tak berjaya menundukkan nafsu jahat ammaratun bisu, selagi itu kita didorong ataupun dipandu oleh syaitan, kerana nafsu tu masih menang dengan kita. Ini yang ditekankan. Sebab tu kita tengok dalam ayat perkara, kita tengok dalam muka surat 49 atas tu, perkara yang menurut keimanan terhadap masalah ini dalam Al-Quran, Sunnah dan ucapan para ulama lebih banyak daripada apa yang disebutkan. Yang pertama datang dulu ayat Al-Quran berkaitan dengan mereka yang diangkat menjadi ahli karamah wali Allah, pasti kena melalui proses ni. Tak melalui jalan ni, tak melalui proses ni, tak akan sampai, tak akan sampai pada kedudukan mereka, iaitu wali Allah, kekasih Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang bermaksud menahan diri dan menahan diri dari keinginan nafsu, hawa nafsu. Sungguhnya syurgalah tempat tinggal mereka. Itu dapat tahan diri nafsu tu, sampai sana syurga, melangkah ke syurga. Mesti ikut tangga ni, tangga pijak nafsu. Ini yang berat, yang payah, yang sangat mencabar. Nafsu, musuh yang kita tak nampak tapi kita rasa. Kalau musuh yang kita nampak terang-terang tu, mungkin bolehlah kita berdepan, berlawan, tapi tak nampak, ya? Yang sukar untuk kita tundukkan dia kerana dia samar-samar. Kita tak boleh nak buang 100% nafsu, sebab kita manusia, takkan hilang. Makannya perlu pada nafsu, benda yang halal perlu pada nafsu. Tapi kena kawal, pijak. Bukan nak bunuh dia, pijak dia.
supaya dia jangan yang lebih-lebih, takat yang sikit-sikit yang halal-halal dia. Kalau kita tak pijak, dia bukan takat suruh yang halal, dia telajak pada perkara yang haram. Lepas tu disebut wanahan. Nahan ni tahan, nahan, menahan. Melayu pun nahan juga kan, tahan, menghalang diri daripada nafsu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka, hatinya agar bertakwa. Jadi kadang-kadang datang benda yang menyakiti kita, itu adalah didikan Allah. Contoh, na'udzubillah, musibah ni memang kita tak nak. Musibah mungkin itu proses pendidikan Allah untuk kita lebih takwa. Memang pun kan. Ya, kadang-kadang kita cakap pada orang yang kena sendiri, dia mungkinlah melatah kan. Tapi hakikat sebenarnya yang tu. Tengok daripada musibah yang berlaku ni, akan muncul dua dengan terang-terang. Yang lebih dekat dengan Allah, dia lebih dekat dengan Allah. Yang lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Dengan kekuatan sabar mereka, bayangkan dengan satu benda yang Allah minta. Sabar aja, mengharap balasan Allah aja. Benda dah hilang dah. Benda dah kena dah. Tak boleh nak tarik balik yang dah hilang tu. Sabar. Allah ganti yang baik, bukan ganti barang yang baik yang hilang, malah ganti dengan pahala. Ganti dengan ampun segala dosa. Kalau dia sabar tu berjaya, dalam kesabaran dia mengharap balasan Allah semata-mata, lagi besar Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas orang yang sabar ni, balasan paling lengkap syurga terus tanpa hisab. Syurga tanpa hisab. Shortcut, bangun mahsyar terus masuk syurga. Orang lain perlu bangun mahsyar, tunggu queue nak hisab pula, nak hitung satu-satu duit masuk keluar, nak hitung satu-satu pakaian beli, buang, pakaian yang kita buang, makan minum, detailnya. Lepas tu nak kena mizan pula. Mizan tu bukanlah benda yang cepat, queue juta-juta, ribuan, bilion-bilion tahun kan. Lepas tu buku cahitan tangan kanan kiri pula, nak queue lagi situ. Lepas tu sirat lagi, belum tentu berjaya, panjang jauh perjalanan. Allah hantar mai, sabar, mengharap balasan, dah kau masuk syurga tanpa hisab, tanpa proses tadi ni. Oh, hebat ni kan. Jadi itu yang disebutkan ulaikal ladzina imtahanallah. Orang yang sabar, ahli syurga ni Allah uji macam tu. Ni orang yang diuji. Sebenarnya ayat ni turun ketika sahabat ni biasa budaya dia, style dia orang di padang pasir, mengarah unta dengan kuda dengan kambing. Jadi mengarah dengan suara kuat. Cakapnya kuat, lantang. Bila cakap dengan Nabi pun dengan nada yang biasa dia orang, lantang. Ya Rasulullah, kuat. Jadi Allah suruh suruh perlahan suara depan Nabi, jangan tinggi suara. Nak cakap dengan Nabi perlahan-lahan. Jadi susah kan, dah biasa cakap kuat, macam biasa ceramah kan, nak cakap ya apa khabar, ya baik, alah boleh last minute 2 minit, lepas tu back to normal. Wah, kan, dah biasa kita macam tu. Jadi susah. Allah kata tu Allah uji hati dia orang buat benda yang susah. Susah nak kawal volume dia tu kan. Ada yang panggil ya Muhammad, tapi bukanlah dia nak berperang dengan Nabi, nak bermusuh. Tak, tu nada biasa dia, orang Arab Badawi, kebiasaan dia. Jadi Allah suruh ghuddu, perlahankan suara. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzi. Orang yang sanggup lawan nafsu dia orang nak suara biasa, lawan, bagi perlahan depan Nabi, boleh merendah depan Nabi. Itulah orang yang Allah uji hati dia tu. Allah bagi dia susah, susah itulah ujian yang Allah nak bagi hadiah yang berjaya. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ni orang yang Allah uji hati mereka supaya tingkat ketakwaan. Jadi macam-macam Allah uji. Kita nak benda tu tak dapat, nak buat macam ni tak jadi kan. Ada aja, memang akan timbul perasaan kita geram, marah
Tapi itu supaya hati kita tekan. Tu nafsu. Nafsu nak lempias tu. Nak maki semua ada, nak keluar semua segala perkataan. Lawan. Tenang. Urut dada. Ya. Sebab tu perlu pada orang yang menenangkan. Wa tawasau bis sabri. Sabar Ustaz, tenang Ustaz, serban atas kepala tu, kan? Adalah juga ubat untuk reda sikit dan sebagainya. Ya gitulah. Jadi Allah Ta'ala datangkan, nak sebutnya orang beriman ni kalau nak ikut nafsu manusia biasa, teringin semua. Tapi kena kontrol sikit supaya kawalan tu menjadi berat bagi engkau. Berat tu adalah ujian yang Allah nak bagi tingkatan taqwa. Sebab itulah hadis yang selalu kita dengar, ataupun sebahagian ulama mengatakan itu hadis palsu, kata-kata para ulama yang mengatakan bahawa dunia ni adalah penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Penjara kita nak buat tu tak boleh. Ini boleh pun tak boleh banyak-banyak. Halal tapi sikit-sikit je. Jadi banyak benda yang terhalang kebebasan duniawi dan juga syahwat kita. Yang terhalang. Jadi halangan itulah sebenarnya Allah nak jadikan imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ujian hati untuk tingkat ketakwaan. Begitu juga ujian-ujian apapun, musibahnya dan sebagainya. Bayangkan berapa orang mati syahid kerana musibah. Mungkin kalau tak ada musibah, tak ada peluang dia orang nak mati syahid. Kan, masya-Allah hari ini kita hadiah Fatihah pada seorang ustaz Yahya. Syekh Yahya apa? Bin apa nama dia? Yang aksiden kemalangan dan kereta terbakar di Kedah lah. Seorang ulama yang zuhud. Dia masya-Allah, bila saya baca-baca, saya pun tak kenal rapat lah. Bila baca biodata dia, rupanya dia anak belajar di Mekah dengan ulama-ulama besar, Syekh Yasin Fadani, segala ulama besar. Kan? Masih ada lagi. Dan dia keretanya terbakar tadi dan hanguslah jasadnya. Itu syahid bagi dia. Mungkin itu yang dia minta mati syahid, Allah tunaikan kehendak mati syahidnya. Begitu juga ujian-ujian apapun. Jadi kita ada Fatihah tadi lupa pula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Allah tingkatkan darajatnya dalam syurga Firdaus bersama para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin, dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ayat di atas adalah dicabut dari hatinya kecintaan terhadap syahwat. Ini tinggilah sampai ke puncak. Sampai ke puncak dia orang tak ada lagi syahwat pada benda yang syahwat amaratun bisu tu. Di syahwat kita, keinginan kita ada 3. 1 mutmainnah. Kita ambil yang bawah sekali lah, yang paling rendah, ammaratun bisu. Teringin benda yang tak baik ni. Teringin. Kan? Yang ni kita kena kawal dia, iaitu bila teringin jangan ambil. Boleh. Teringin nak makan ni, tak payahlah ambil ni. Ni tak apa minat nak makan yang ni. Kan? Ni saya pun susah nak buat ni. Cakap pandai. Kan? Teringin mesti kita nak ambil. Tapi sekali-sekala kita lawan apa yang kita teringin. Nak kawal yang ni. Bila kita dah yang tu teringin, makan yang tu, ambil yang tu, teringin, ambil yang tu. Sagi dia kata teringin yang tu pula, dia tarik lagi jauh, langgar benda haram. Kita ikut je kan. Yang ni kita tunjuk lawan. Teringin, tak nak lah, ambil ni. Ni tak apa sedap, tak apa minat, tak apa teringin, ambil lah. Ambil yang tak teringin. Kawal dia, peringkat awal. Ammaratun bisu. Banyak lagi lah tip dia yang lain. Yang kedua, lawamah, iaitu nafsu yang kebiasaan yang perlu ada pada kita, tak boleh hilang. Kita nak makan perlu ada nafsu. Makan, tak makan, ialah boleh bawa pada mati. Minum, dah suami isteri dan sebagainya. Benda yang halal-halal. Perlu ada nafsu, tapi sekadar tu cukup. Kalau dah kita hanya boleh kontrol sampai tahap ni, insya-Allah dah ada kebaikannya. Kita dah boleh kontrol, ni kadar yang nak aja, yang lebih tak nak. Dan kadar yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ini dah tenang dengan amalan, dengan benda yang Allah redha. Tak teringin dah benda-benda jahat ni, maksiat ni. Teringin lebih-lebih tak nak lah. Yang halal nak lebih-lebih pun tak nak. Tak teringin.
Yang ni kita tak faham sebab kita tak sampai di situ. Macam mana dia orang ni, orang bagi duit banyak tu dia tak nak? Macam mana orang ni orang bagi offer rumah banglo untuk dia duduk percuma, tak nak? Pelik kita. Sebab kita tak sampai tahap tu, kita rasa pelik. Inilah para ulama, antaranya contoh yang paling apa ni, yang antara yang bukan saya nampak lah, maksud ulama-ulama lain pun nampak zuhudnya Habib Ali Batu Pahat, zuhudnya seangkatan dengan dia, yang memang orang offer segala keduniaan untuk dia. Duit apa berapa juta nak cakapnya, rumah banglo yang macam mana cakap je kalau dia nak. Tapi semua dia tak nak. Semua dia tak nak. Dia hidup cara dia. Walaupun semua tu ada, sebab dia dah tak rasa nikmat lagi dengan nikmat syahwat. Dia rasa nikmat berlazat dengan Allah Ta'ala. Ini nafsul mutmainnah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, mailah dialu-alukan kedatanganmu, dapat reda Allah, kamu reda, Allah reda pada kamu. Ini dia kata ayat wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannah. Bila menahan nafsu daripada nafsu syahwat tu, maksudnya adalah dicabut dah. Dia orang lawan nafsu, lawan, ambil yang kadar perlu je, sekadar untuk hidup je. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, ditawarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar jumpa Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni dia hidup sezaman Nabi SAW, tapi tak pernah jumpa Nabi. Kenapa tak dapat jumpa? Kerana sibuk jaga mak dia, kan? Semua tahu ceritanya. Sehingga Nabi pesan, wahai Umar, wahai Ali, datang rombongan Yaman, kau cari lelaki yang bernama Uwais daripada bangsa Murad, lepas itu bangsa Qaran. Cari dia. Nama Uwais bin Amir. Dia ada mak, orang tua, mak dia yang tua, jaga sampai tak dapat datang jumpa Nabi SAW. Tapi dia teringin, orang kampung semua pergi dah ke Madinah. Dia nak pergi tapi tak dapat. Dia ada tanda dulu penyakit baras, sopak. Lepas itu dah baik, kulit dah normal, tapi ada tanda lagi parut dia di bawah ketiak, sebesar duit dinar, shilling lah. Dia tanyalah, Sayyidina Umar pun tanya semua tu ciri Nabi sebut tu. Dan dia orang yang sangat zuhud dan sebagainya. Bila Sayyidina Umar pergi cari, tanya orang di Arafah, ada tak daripada Yaman? Berdiri, yang lain duduk, ramai. Daripada bangsa Murad, diri, yang lain duduk. Daripada bangsa Quran, ada 4-5 orang, kan? Ada tak kalangan kamu yang nama Uwais? Semua tengok kiri kanan, Uwais. Adalah seorang yang kami kenal nama dia Uwais, tapi dia pengembala kambing. Dia takkan khalifah nak cari. Kotlah dia raja ke khalifah nak cari ni? Amirul Mukminin, umum di tengah padang Arafah. Dia kata ada sana. Sayyidina Umar terus panggil, wahai Ali, jom ikut, pecut dengan kuda. Maksud tergesa-gesa nak jumpa seorang pembesar hebat ni, orang ni. Padahal dia orang kenal sebagai dia orang miskin, pengembala kambing, pakai baju pun baju bulu kambing je, kulit kambing je, kan? Jadi apa tu, pergilah Sayyidina Umar, tengok dia sedang semayang, tanya ciri-ciri tadi. Engkau daripada Qaran? Ya. Daripada Murad? Daripada Quran? Ya. Engkau ada mak ni? Ya. Engkau ada penyakit sopak, ada baik, ada parut bawah ketiak? Ya. Kan? Siapa engkau? Umar, Ali. Sahabat Nabi. Nabi pesan kepada kami, sampaikan salam pada engkau, dan juga minta engkau doakan untuk kami berdua. Ni Umar dengan Ali minta. Nabi suruh Umar, Ali minta doa dia. Kalau nak ikut, patut dia lah tak sahabat, dia tabi'in, minta dengan sahabat lagi bagus. Tapi tak, nak sebut kemuliaan dia, ada dua. Yang pertama kerana zuhudnya daripada dunia. Yang kedua kerana dengan mak dia tadi, jaga mak, bakti pada mak dia. Dua ni menyebabkan berita dia dah sampai ke langit, sampai pada Rasulullah. Rasulullah tak pernah jumpa. Dan Sayyidina Umar setelah dialog sedemikian, Sayyidina Umar offer dia, kau nak pergi mana lepas ni? Aku nak pergi Kufah, dia kata. Lepas haji ni nak pergi Kufah. Aku ada gubernur di Kufah, maksudnya menteri besar sana tu. Aku akan tulis surat kepada menteri besar, sambut engkau. Tak nak, dia kata. Aku tak nak. Jangan. Aku lebih suka datang dalam keadaan orang tak kenal, orang tak peduli. Hidup aku macam ni je. Aku suka hidup macam ni. Tak suka disambut-sambut, buat, kan, besaran-besaran, tak suka.
dia dah pindah ke Kufah. Setahun setelah tu, Gubernur Sayyidina Umar ni datang ke haji setahun lepas tu. Sayyidina Umar terus tanya, engkau dah jumpa Uwais Al-Qarni? Ha? Siapa Uwais Al-Qarni? Tak tahu pun. Gubernur tu tak tahu pun. Tak tahu, tak jumpa pun, tak kenal pun. Sayyidina Umar cerita ciri-cirinya, Rasulullah pesan demikian-demikian, minta doa. Dia balik haji, nak buat biasanya upacara besar-besaran lah, sambut ni gubernur balik. Tak, dia tak nak. Semua usaha, hantar semua orang cari siapa Uwais Al-Qarni, cirinya demikian. Sampai jumpa Uwais Al-Qarni, maka dia minta maaf, dah setahun dah Uwais Al-Qarni pindah ke sini, dia tak tahu pun. Kan? Orang pun tak kenal sangat pun. Jadi orang-orang sekeliling pun heran, kenapa ni gubernur kita datang cari orang miskin ni, yang terpelosok kat pokok macam tu je, kemah buruk gitu je. Barulah cerita, dan dia baru balik haji. Dia minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kata, tak, engkau balik haji, aku nak minta doa engkau. Jadi saling tukar doa lah. Jadi kita orang balik haji ni, antara sunnah, iaitu kita minta dia doakan kita. Tapi sekarang ni ialah ada WhatsApp segalanya, tak tunggu dia balik. Habis Arafah je kita dah minta dah, kan? Tolong dia doakan kita. Jadi itu nak sebutnya bahawa zuhud dia tadi ni, itulah cara dia meninggal kemewahan, cara dia meninggal kenikmatan dunia. Dia tak nak. Walaupun diberi dengan cara halal, bukan barang curi, cara halal. Dia nak ambil tu pun tak berdosa pun. Tapi bagi dia orang, ada kaedah para ulama buat, hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Apa dia kaedah ni? Kebaikan yang dibuat oleh orang baik itu dikira masih tak baik bagi orang-orang yang muqarrabin. Kan? Orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, wali-wali Allah. Kebaikan kita ni orang kira orang baik lah. Apa yang kita buat, mungkin pada penilaian dia orang masih kurang, tak baik lagi, belum baik. Dan dia orang tak sanggup buat. Tak sanggup bukan tak boleh buat, tapi tak nak, masih ada benda yang tak baik. Kan? Hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Kebaikan dibuat oleh orang-orang yang baik masih nampak pada pandangan orang muqarrabin tu macam tak baik lagi. Kan? Penilaian dia orang tu sangat mendalam. Dia punya markah dia orang tu ketat sikit. Kan? Markah kita senang-senang je, markah dia ketat sikit. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu berada di antara 5 kesengsaraan. Halangan kita ada 5 benda, musuh kita ni, sehingga kita rasa sengsara. Apa dia? Yang pertama, musuh dia adalah orang mukmin sendiri yang dengki. Akan ada macam tu. Kita buat baik tapi alah, orang masjid juga. Bukan orang sini. Ni negara pasir berdengung. Kat sini. Kan? Orang masjid juga, orang Kopiah juga, orang Serban juga. Dengki lah, macam ni lah, cakap gini, cakap. Sebenarnya itu antara tester yang Allah hantar. Nak test kita. Istiqamah ke tidak. Kan? Yang kedua orang munafik yang benci. Kan? Yang tak suka macam-macam lah cara mereka. Kan? Dengan saya sebut tadi, komen-komen macam-macam. Itu mungkin juga Allah hantar test-test tu, nak bagi kita ni berjaya daripada ujian tersebut. Yang ketiga, orang kafir yang perang. Itu jelas lah, nampak jelas. Orang kafir memang tak suka. Kan? Yang keempat, syaitan yang menyesatkan. Kan? Dan yang kelima, nafsu yang menentang. Jadi mungkin orang gagal bila kena gertak sikit. Alah, kau jangan buat penat-penat dah lah, penat tenaga, penat wang ringgit engkau, tapi kena kutuk siapa pun tak puji engkau, tak payahlah. Kan? Nafsu kita. Jelaslah nafsu adalah musuh yang selalu menentang, yang harus diperangi. Diriwayatkan daripada bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Daud alaihissalam, wahai Daud, ingatkanlah sahabat-sahabatmu akan bahaya syahwat. Syahwat ni keinginan, nafsu yang ada ingin tu, teringin ni. Kan? Syahwat ni. Sebab hati yang terpaut pada syahwat, keinginan dan kesenangan dunia, akalnya tertabir dariku. Kalau akal dia
duk ikutnya, teringin dapat, teringin buat, ikut teringin. Termasuk makan, pakaian dan segalanya. Ikut teringin. Ya. Jadi kita kadang-kadang yang tu pun kita gagal dah bab makan ni kan. Teringin, ambil. Oh teringin tu pula, bukan tu pula, teringin. Apa yang teringin? Dan satu lagi bahasa kita puas hati. Kadang maki orang promo, aku puas hati boleh hantam dia. Padan muka dia. Puas hati aku. Sebenarnya tu memang nafsu syahwat yang ditarik oleh syaitan. Yang puas tu nafsu kita, syaitan kita. Yang puas tadi ni. Tapi kita apa yang dapat? Dapatnya neraka, dosa, na'udzubillah. Jadi sebab hati yang terpaut pada syahwat dan kesenangan dunia, nak yang tu je. Bagi nak happy, nak seronok, nak tenang, keduniaan dia. Sampai sehingga tuntutan Allah pun malas nak buat. Berat, payahlah nak buat. Duduk relax kat rumah je lah. Contohnya. Kalau gitulah dia, kehidupan dia terpaut pada benda tu, akal dia takkan nampak nikmat yang Allah nak bagi lagi besar. Kalau dia sanggup lawan yang tu, dia nampak, oh, berasa seronok, gembira dapat nikmat Allah bagi. Sebab tu orang yang dah sampai tahap tinggi, contoh kita dengan budak-budak, anak-anak. Kita suruh kerja, Allah, payahlah kan. Dia malas, dia gini. Kita tahu kalau dia rajin belajar, dia kerja kuat, dia akan berjaya. Kita dah berjaya, contohnya kan. Kita nampak, biar dia susah, waktu ni susah, tak apa, buatlah. Susah engkau ni akan dapat kejayaan. Dia tak, dia kata payahlah, malas, tak nak, fed up lah. Kan? Begitulah kita dengan nafsu. Kita baru tahap kanak-kanak tadi. Merasa berat lah, tak larat, tak boleh. Mana, fed up, tak nak buat. Tak mau. Orang kutuk, orang hina, orang maki, penat, tak nak. Patah balik. Kita ghostan ke belakang. Tak teruskan. Orang yang dah sampai ke tinggi tu, dia nampak, lah engkau ni, sikit lagi je engkau usaha, dah berjaya dah. Kan? Macam tu. Jadi tertabir daripada aku, tak nampak anugerah aku. Dia tak nampak anugerah aku, kata apa ni? Pesanan Allah pada Nabi Daud. Kalau hati dia terpaut lagi dengan nafsu nak ambil, ikut, dia tak nampak lagi anugerah aku. Takkan nampak. Dia akan nampak menyusahkan. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh, pada wali-wali Allah, dia orang sanggup duduk bercomot macam tu, sanggup makan benda-benda mungkin buangan orang. Kita rasa lah, kan senang dia pergi makan yang mewah kau, semua orang nak bagi kat dia. Duduk rumah kecil-kecil macam tu, kan? Tapi bagi dia ini kejayaan, sebab dia dah nampak anugerah Allah. Dia nampak dah, ini kejayaan besar. Dia tak nak pun benda-benda yang kau tawar tu, nak bagi besar tu, itu cantik macam ni, tak nak lah. Tak nak lah. Dia nampak dah, aku dah berjaya dah. Dia dah lalui semuanya. Rasulullah SAW bersabda kepada sekumpulan sahabat yang baru kembali dari jihad. Baru penat nak perang ni. Balik pada perang Uhud. Selamat datang, Nabi kata. Bila sampai Madinah, Nabi kata, selamat datang kepada kamu kembali daripada jihad kecil nak lawan jihad besar. Sahabat terkejut. Tadi perang, ada luka, ada syahid. Yang parah, yang tak boleh jalan. Nabi kata tu jihad kecil. Nak lawan jihad besar, apa jihad besar lagi? Ketika baginda ditanya, apa jihad yang lebih besar daripada tu? Nabi kata, jawab, jihad lawan hawa nafsu. Kan? Saya rasa orang yang tak semayang pun, orang yang tak ikut kuliah pun, kalau kita jom pergi perang dengan Yahudi sekarang, kita bagi baju, bom semua, jom. Ramai ikut. Nak lawan dengan musuh, ramai, berani, semangat, kan? Tapi lawan nafsu, yang datang kuliah pun belum tentu lagi. Termasuk saya bercakap lagi. Allahu Akbar. Kita gagal banyak dalam hal ni, nak mijak nafsu kita. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidaklah aku mengubati sesuatu yang lebih besar bagiku daripada nafsu. Maksudnya penyakit paling teruk yang ada kat aku ni nafsu itulah. Jadi usaha aku nak beli ubat yang paling mahal, nak mengubati, nak lawan yang tu, penyakit tu. Yang bab sakit lain tak ada masalah.
Tapi yang nak lawan nafsu ni penyakit yang paling berat, yang perlu ubat yang paling hebat. Sekali waktu dia mendatangkan kebaikan bagiku, kadang-kadang bila dalam kulawan aku nampak kejayaan, nikmat. Sementara di waktu lain mendatangkan kerugian bagiku. Yalah, rugi, tak ambil yang tu, tak ambil yang ni. Kan, benda yang sesuai dengan nafsu. Abu Abbas Al-Mursi ni, Musil berkata pada diri sendiri. Ada seorang ulama Abu Abbas Al-Mursi di Mesir makamnya. Berkata pada dirinya sendiri, wahai diri, maksud cakap pada diri dia, wahai nafsuku, wahai diri aku, tidaklah di dunia ini kamu bersenang-senang bersama anak-anak para raja, dan tidak pula kamu bersungguh-sungguh mencari akhirat bersama para hamba. Kau nak berjaya dalam dunia pun kau gagal, kan? Nak rebut dunia pun kau tak dapat, nak rebut pahala akhirat pun kau lemah. Dia menundukkan diri dia sendiri. Seakan-akan keranamu aku tertahan di antara syurga dan neraka. Sebab itulah aku ni tak tahu, nak kata masuk neraka sangat pun tak juga, adalah amal ibadah. Nak kata aku ni jadi ahli syurga dah pun belum tentu juga, dia ikut nafsu juga. Dia tak tahu, aku duduk tengah-tengah, tak ada keputusan ke mana, kan? Itu dia. Itu mungkinlah kita di situ. Kita ni nak kata jahat neraka sangat pun insya-Allah tak lah kot, kan? Dah bersih semua dah dengan taubat kita dan segalanya. Nak kata ahli syurga pun tak juga, kan? Ikut nafsu je, kan? Jadi tak tahu ke mana ni, tak tahu ke mana. Itu yang ditangisi oleh Sayyidina Amru Al-As radhiyallahu anhu. Ketika dia cakap dengan anak dia saat dia sakit, dia kata, aku melalui 3 fasa kehidupan. Kehidupan yang pertama, kehidupan aku benci Muhammad. Kalau waktu tu aku sempat berdepan Muhammad, memang putus tengkok lah Muhammad. Dia kata benci sungguh, sehingga usaha dia sanggup bawa tenaga dia, bawa harta dia, jadikan hadiah nak umpan Raja Habsyah. Dia pergi ke Ethiopia tu, lintas Laut Merah daripada Mekah ni. Pergi apa? Nak pujuk Raja Habsyah, Najasyi, halau orang Mekah ni balik. Jangan layan dia orang, jangan benarkan, jangan bagi visa kat dia orang balik. Tapi Najasyi tak sanggup, tak buat macam tu. Jadi habislah duit dia, tenaga apa tu. Maksudnya dengan usaha dia, kerana benci orang Islam ni, benci Muhammad, benci orang kawan Muhammad. Jadi kalau dia kata, kalau aku mati waktu tu memang habis, taulah nerakanya. Pasal yang kedua, bila aku berdepan dengan Muhammad nak masuk Islam, tengok wajah Nabi dah sejuk, kan? Nabi suruh hulu tangan nak genggam, nak syahadah. Jadi Nabi dahulu, aku genggamnya, aku kata tak nak. Sebab apa? Ragu-ragu. Harap-harap minta syarat supaya engkau jangan balas dendam. Dia punya jahat dulu. Lepas masuk Islam, kot lah dah pegang tangan ni, sehari habislah, kena penjara lah apa segalanya. Nabi kata, tak, engkau masuk Islam, habis segala dosa engkau yang lampau. Senang hati dia, gembira, terus pegang tangan Nabi Muhammad. Waktu dia sentuh tangan Nabi Muhammad, dia kata, tak ada manusia yang paling aku sayang daripada tadi sebelumnya, aku benci. Pegang tangan berdepan dah, cinta, sayang, sejuk hati, kan? Gembira sangat bila Nabi layan dia dengan layanan seorang yang hebat, bukan layanan sebagai musuh, walaupun dia musuh sebelumnya. Dan aku yakin kalau waktu tu orang tembak aku, panah aku, pancung aku yakin aku syurga. Sebab aku dah syahadah, cinta Nabi tebal, berdepan dengan Nabi, pegang tangan Nabi, kan? Tapi dia kata setelah tu, sampai sekarang, sampai saat dia nak meninggal ni, aku dah dapat jawatan perintah dunia. Dia sebagai gubernur di Mesir di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi gubernur di sana. Dia dah buat masjid sampai sekarang kekal, tanda keikhlasan dia. Masjid Amr bin Al-As. Masjid yang terbesar di Mesir. Kalau tarawih tu masya-Allah melimpah-limpah. Dululah. Jadi yang sebutnya bahawa dia jadi minta sakit. Dia kata, aku tak tahu ni sekarang ni, aku duduk tengah-tengah nak jadi ahli neraka ke syurga, aku pun tak tahu. Takut, gemetar. Anak-anak dia pujuk lah, ayah sebagai sahabat, berkhidmat untuk Nabi dan sebagainya, kan. Dia kata,
Aku belum tentu, aku tak tahu, masih tak boleh gembira lagi, takut lagi, gementar. Maka dia minta atas mintaan, kalau aku mati nanti, tolonglah kau hadir di kubur aku, baca Quran di situ, selama mana engkau menyembelih unta sehingga proses bahagi daging pada fakir miskin. Lama tu, nak tombang seekor kambing kita pun berjam-jam. Puas pijak sana, pijak tengkuk dia. Sampai ni unta sampai lapah lagi, nak potong daging lagi, katalah 2 jam 3 jam nak selesai seekor tu. Selama tu cadangan dia. Kenapa? Kerana dia kata, aku dalam kubur ni rasa tenang bila dengar kau baca Quran. Maksudnya kita datang ziarah makam ataupun kubur keluarga kita ke baca Quran, tenang dia orang dalam tu. Dia orang dah tulang hancur apa semua. Walaupun tulang hancur, kita pada alam kita nampak dia hancur. Alam dia masih ada badan, kaki dan sebagainya. Kan? Jadi begitulah mereka ni jihad melawan nafsu. Tadi para sahabat jihad melawan nafsu, kata Nabi SAW, jihad yang paling dahsyat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidaklah aku mengubati sesuatu yang lebih besar bagiku daripada nafsuku, selain waktu dia mendatangkan kebaikan, kadang-kadang mendatangkan kerugian. Tadi Abu Abbas Al-Musil berkata pada dirinya, wahai diri, tidaklah dunia ini kamu bersenang-senang bersama anak-anak para raja, tidak pula kamu bersungguh-sungguh mencari akhirat bersama para hamba. Seakan-akan keranamu aku tertahan di antara syurga dan neraka. Wahai diri, tidakkah kamu berasa malu? Ni cakap pada diri dia sendiri, pada nafsu dia sendiri. Jadi begitu orang-orang para salihin ni, mereka sentiasa nasihatkan diri sendiri, cakap pada diri sendiri. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum tidur tiap malam dia tengok tapak kaki dia. Buat apa tengok tapak kaki? Dia pegang tapak kaki, dia pukul tapak kaki. Kaki, kau bawa aku pergi mana tadi? Kan? Kau pergi mana tadi? Kau jalan yang betul ke jalan yang tak betul? Dia cakap pada diri sendiri supaya dia muhasabah. Sebab tu kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kau sendiri. Hitung diri kau sendiri dulu. Kau banyak malam banyak mana? Dosa banyak mana? Dah terampun, dah terbatal, taubat dah belum? Hisab diri sendiri dulu sebelum engkau kena hisab nanti. Audit diri kita sendiri. Kita punya akaun kita buat sendiri, audit dalaman dulu sebelum audit luarannya. Yahya bin Mu'adz Ar-Raz berkata, perangilah nafsu anda dengan pedang riyadah. Riyadah ni latihan. Latihan, kena latih. Nak lawan dengan nafsu, kena ada latihan. Latihan tadilah, teringin, tak nak ambil. Yang tak teringin tu ambil. Tu antara latihan. Riyadah itu ada dalam 4 perkara, iaitu makan ala kadarnya. Ini awal-awal lagi nampak feel ni. Pantang nampak kita pantang makanan ni. Pantang nampak. Masya Allah, ala kadar. Contoh nak tambah ni, orang kata tambah, boy, sedap ni, bagi udang tu dia melipat ni kat situ. Kambing lagi apa semua. Tapi ala kadar. Allahu Akbar. Ini kita dah gagal lah. Yang kedua, tidur sekejap. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang susah nak buat ni, kan? Tidur sekejap, kita lagi tak azan, tak bangun. Azan pun belum mungkin lajar lagi, kan? Allah Akbar. Masya Allah. Untung bagi mereka yang dapat berjaya hal-hal ni, tidurnya sekejap. Dikatakan ada seorang anak murid Habib Omar, kata Habib Omar bila masa dia tidur, kan? Orang dia ikut dia nampak macam tak ada masa tidur. Malam daripada isyak sampai ke subuh, sembahyang zikir, sembahyang zikir. Pagi esok rehatlah sekejap, mungkin lepas duha tu, sebelum zuhur. Lepas tu dengan majlis sana ceramah lagi, majlis sana ceramah lagi. Kita yang ikut dia ni demam. Kami yang ikut, bukan kita ceramah pun, kita naik bas sama ya, pergi sana pergi sini, demam, tak larat nak ikut. Sampai ada ketika Habib pergi, kita tak larat pergi dah, tidur dulu, rehat, esoklah esok, kan? Gili-gili. Bila masa tidur, maka ada orang tanya dia, dia kata dia doakan, Allahumma barik li fi qalilin naum, atau kama lebih kurang macam itulah. Ya Allah, berkatilah untuk aku dalam tidur yang sedikit, biar berkat. Terlelap sikit, rasa macam dah 8 jam dah. Kekuatan dia tu macam dah 8 jam tidur, kan?
Tidur sekejap. Masya Allah. Ini yang Masya Allah berat nak buat. Yang ketiga, bicara seperlu. Cakap hal yang patutnya, tak lebih-lebih. Lebih maksudnya sampai terlajak kepada dosa. Dan menanggung gangguan sesama manusia. Orang kacau, orang kutuk, orang hina kita, tak apa, sanggup. Sebab tu sebahagian orang soleh mengatakan, untuk orang yang lebih senang diangkat darajatnya bila dia berdepan dengan masyarakat. Tak semua orang layan dia baik-baik. Ada orang kutuk, ada kutuk belakang, ada kutuk depan. Ada depan manis, muka gini-gini, belakang hantam. Biar dia berdepan dengan masyarakat. Tapi bukan doa, siapa lawan aku kena neraka semua. Oh, mana boleh macam tu. Kan? Nak tekan nafsu, biar orang hantam kita, kita doa dia kebaikan, mudah Allah bagi hidayah, tingkatkan syurga dia. Kan? Ini bukan senang. Kita selalu, oh dia ni dengki dengan aku, jaga malam ni kau hajat, doa, sujud panjang-panjang. Kena balak dia. Kebetulan pula katakanlah dia kena manja, padan tu kena doa aku lah tu. Allahu Akbar. Habis dia bukan lawan nafsu. Itu lagilah taat pada nafsu, sujud pada nafsu dia. Kan? Ini berdepan masyarakat, orang ganggu, orang kacau, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dia, mudah-mudahan Allah hidayah dia, mudah-mudahan Allah lindungi dia daripada balak, bencana, musibah. Dia kena musibah sungguh. Oh, ya Allah kesiannya, ya Allah angkatlah hidayah daripada, angkatlah musibah daripada dia, gantilah dengan pahala. Bukan doa bagi kena lagi. Ini tu tingkatan yang kalau kira naik lift laju lah, sampai tinggi terus, sampai macam tu. Kita lah orang tu marah kita sikit, jaga, kita nak doa lagi pecah perut, kan? Allahu Akbar, nak doa jadi katak, nak jadi wali je. Apa jenis manusia ni? Itu bukan lawan nafsu, itu memang sujud pada nafsu, sujud pada syaitan lagi pula. Bukan akhlaknya wali Allah, bukan akhlaknya orang-orang saleh tu. Tak pernah, mereka ni orang hina macam mana pun, dia tetap doa yang baik, tak pernah balas dengan kejahatan. Ni tadi dia kata menanggung gangguan sesama manusia. Dari sedikit malam dihasilkan kematian, sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Banyak puasa. Allahu Akbar, kan? Ni tak datang kuliah pun duk kenyang. Masya-Allah. Tak maaf lah, saya ni pandai baca, pandai ceramah, nak buat pun gagal lagi. Kan? Sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Sedikit tidur dihasilkan dengan kejernihan keinginan. Keinginan tadi mula keinginan yang tak baik, keinginan yang tu nak makan banyak, keinginan yang ni. Jadi bila dia boleh kawal tidur, dia teringin juga, tapi kadar-kadar yang bersih, yang baik. Ingin benda yang baik. Itu lawamah dan nafsu dia tu. Dia teringin benda yang perlu-perlu je. Kan? Dari sedikit bicara dihasilkan keselamatan dari penyakit, balak, bencana, musibah mungkin daripada perkataan kita. Kawal perkataan, selamat daripada balak. Dan dari menanggung gangguan orang tadi, akan sampai ke tujuan yang dimaksudkan. Itu tahap-tahap tu. Mula kita yang pertama bab makan pun kita tak boleh nak kontrol, macam mana kita nak naik tingkatan yang kedua. Kalau bab makan, bab pakaian pun kita, kalau kita boleh kawal yang tu, mungkin akan datang pula bab tidur, kita lawan lagi pula bab tidur, dapat kejenihan keinginan, lawan pula bab cakap-cakap, kan? Dah sampai ke tahap gangguan orang pun kita balas dengan kebaikan. Ini dah level tu dah tinggi lah, kan? Ini tahap min awliya wali-wali Allah. Tapi jangan pula saya dah wali ni. Wali nikah ada lah, kan? Tak ada pun, tujuan kita bukan nak dipuji, dipandang kita ni hebat, tidak. Dan orang yang sampai ke tahap tu, dia tak nampak pun dia ni baik. Orang maki dia kata betul lah tu, aku salah tu, betul lah, dia cakap tu betul lah, silap aku lah tu. Dia tak nampak kawan tu salah. Dia nampak orang tu hantam dia, betul lah aku salah tu, terima kasih lah, bagi hadiah lagi. Inilah ceritanya Imam Ali Zainal Abidin
bin Husain, anak Sayyidina Husain dan cicit Nabi SAW. Kena maki hamun, dia suruh hamba dia bagi hadiah pada orang yang maki tadi. Rasulullah sendiri dimaki hamun oleh seorang Yahudi, tak salah nama Zaid bin Dathinah ataupun orang lain lah, Zaid lain. Datang nak test Nabi. Datang pada Nabi SAW minta hutang kan, minta hutang. Tapi minta dengan kasar. Muhammad, engkau bila nak bayar hutang? Tak tahu, malu. Marah lagi depan sahabat yang lain, tuntut dengan nada yang kuat, dan belum sampai masa matang, waktu matang nak bayar hutang kan. Janji tu kata bulan depan, tapi waktu ni datanglah. Jadi Sayyidina Umar ni duduk sebelah, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung tengkok dia. Rasul kata, simpan. Dia dah keluar pedang, Sayyidina Umar dah keluar dah. Rasul kata, simpan pedang kau, sampai kecut kau tu, takutlah. Dia tengok pedang Sayyidina Umar dah menggeletar dia, orang yang hantam Nabi tadi. Rasul kata, kalau kau nak minta hutang, cakap dengan baik, dan kita dah janji nak bayar masa matang, tarikh matang tak sampai lagi, kau dah tuntut dah. Tak apalah, aku bayar. Wahai Umar, kau ada duit tak? Tolong bayarkan dahulu kan. Tapi katalah dia tuntut tu RM100, contohlah. Rasulullah suruh bayar lebih 150. Kenapa ya Rasulullah? Belum sampai tarikh matang pun nak bayar lebih ke? Tak, kerana engkau menakutkan dia dengan pedang tadi, seolah denda. Engkau menakutkan dia dengan pedang, namanya dia menggeletar gitu kan. Dah takut tu, bayar denda. Macam denda lah, bayar lebih, minta maaf pada dia, dan akhirnya masuk Islam dia. Menjadi sahabat Nabi. Dia baru dia kata sebenarnya bukanlah dia nak ambil hutang tu, dia tahu hutang ni tarikh matang, nak test Rasulullah SAW. Kerana dalam kitab pengajian dia, Taurat dia, Nabi akhir zaman nanti tak pernah balas kejahatan orang dengan kejahatan. Walaupun buat jahat pada dia, tetap dia balas dengan kebaikan. Terbukti dah sekarang ya Rasulullah, terus dia masuk Islam. Masya Allah. Di tempat lain ia juga pernah berkata, musuh manusia itu ada 3: dunia, syaitan, dan nafsu syahwatnya. Jagalah diri anda dari dunia dengan kezuhudan. Zuhud tadi juga memerlukan pada lawan nafsu. Jaga diri daripada dunia. Imam Hasan al-Basri juga pesan, cinta dunia dan tamak pada dunia itu adalah asas kepada macam-macam kejahatan. Cinta dunia dan tamak dunia itu adalah asas pokok kepada segala penyakit. Penyakit hati, penyakit mendatangkan murka Allah dan macam-macam kan? Bukan penyakit fizikal kita ni, tapi penyakit dalam amalan, hati yang kotor. Puncanya kerana cinta dunia, sayang pada dunia lebih, sehingga tak sanggup nak buat kebajikan, sehingga nampak orang lain dengan pandangan hina, sehingga tak prihatin kepada susah payah orang, sahabat Nabi, umat Nabi Muhammad SAW kan? Sehingga mementingkan diri sendiri, sehingga jadi bakhil, sehingga jadi tamak haloba, nak rebut lagi yang lain, sehingga jadi bermusuh dengan orang. Ni macam-macam penyakit lagi timbul. Kenapa? Kerana cinta dunia. Akan timbul macam-macam lagi penyakit dia. Itu dia. Zuhud, kalau nak hilangkan benda tu, kena zuhud. Sebab tu Nabi sebut, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Nabi kata apa? Sedekah wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kau sihat bugar, masih sihat, tak kena penyakit ni, tak kena musibah apa, dan dalam keadaan kau rasa kedekut nak bagi. Sayang ni nak bagi, baru dapat ni, nak bagi, tabung makin dekat, alamak makin dekat pula dah tabung. Ish nak bangun ke, nak bagi ke? Tu kedekut kan, dekut pada benda ni, sayang benda ni. Kalau kau boleh bagi juga lawan, pahalanya besar berbanding dengan keadaan yang lain. Sihat, kau rasa sayang kedekut, sayang pada harta tu dengan kedekut pada harta tersebut. Takhshal faqra, kau rasa kalau bagi ni boleh jadi miskin. Ni nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, kau bagi kan tak boleh beli tu, beli ni, takut miskin, lawan. Bukan senang tu nak bagi tu, semua kerana tekan nafsu, pahalanya akan lipat kali ganda.
Walaupun nilai sama. Ini bagi RM1, kawan ni bagi RM1 juga. Tapi pahala mungkin tak sama. Kerana dia lawan nafsu. Bila berjaya buat dengan lawan nafsu, maka pahalanya lagi besar. Kan? Masya Allah. Kita tahu orang yang menyumbang pada mangsa banjir dan sebagainya, memang itu memang lawan nafsu. Semua orang sayang pada duit, nak bagi ke orang senang. Kan? Kita melawan nafsu kita. Pijak, bagi juga. Kan? Sehingga kita ni kadang-kadang nak buat benda tu, terpaksa kita umpan dia. Umpan kata, buat ni pahala banyak, buat ni sehingga Allah tak apa, tak hilang, Allah ganti balik. Itu antara umpan supaya kita buat benda dalam keadaan yang kita tak suka tadi, terikut dengan nafsu, kita pijak juga nafsu. Walaupun itu sebenarnya betul lah, bukan umpan main-main, tapi benda yang betul. Buat dapat pahala banyak, Allah ganti lagi kekayaan, Allah sayang dan sebagainya, syurga. Jagalah diri anda dari dunia dengan kezuhudan, dari syaitan dengan pengingkaran, lawan syaitan, dan dari nafsu dengan meninggalkan syahwat, keinginan. Jadi nafsu takkan suruh buat benda haram terus, tapi kalau dia dah berjaya jinakkan kita dengan halal, oh dia ni turut je, suruh buat makan boleh, makan yang ni halal boleh, makan. Tidur. Oi senang, kita bagi lajak sikit pada yang haram pula. Tu pass button kepada syaitan. Nafsu kata, syaitan, dia ni aku dah berjaya dah kontrol dia. Nah, engkau pula kontrol. Syaitan pula buat benda yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman pada kita, akal yang sempurna, melawan nafsu syahwat, dan juga terhindar daripada gangguan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Seorang yang hikmah, ahli hikmah bijak diterjemah, berkata, barang siapa dikuasai nafsunya, jadilah ia tawanan dalam kecintaan kepada syahwat. Sampai ke cinta syahwat. Mulanya teringin tapi fikir 50-50, tak ada cinta lagi tu. Teringin, nak ambil tak ambil tau. Teringin juga nak ambil, tapi boleh lawan lagi. Tak ada cinta lagi tu. Cinta pada syahwat tak ada lagi. Tapi bila sampai ke tahap nak, best lah dapat, best lah nak dapat, dia dah cinta pada syahwat dia. Itu habis lah. Dia kata, barang siapa dikuasai nafsunya, jadilah ia tawanan dalam kecintaan pada syahwat. Dia dah kena tawan dah. Tak boleh nak keluar dah. Benda kalau tak bagi, tak dapat, memang dia sanggup buat benda maksiat dosa. Sanggup merompak, sanggup curi dengan mak sendiri, maki hamun. Sanggup pasal tak dapat. Dia dah cinta pada syahwat. Tak dapatnya habis. Yang lain yang halang dia semua. Tak kira mak dia ke, tak kira suami dia ke, isteri dia ke, dia sanggup buat benda yang berat-berat sampai tahap bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu dah ditawan oleh nafsu syahwat, dan dia dah cinta pada syahwat. Terkurung dalam penjara hawa nafsunya. Dia tak nak buat benda yang menyusahkan nafsu dia, tak nak. Nak suruh duduk masjid lama-lama, menyusah nafsu dia. Tak nak. Nak duduk kuliah berjam-jam dengar beletih ustaz kan? Tak sanggup. Pasal dia dah terkurung dah dengan syahwat dia. Dan terbelenggu dalam kekuasaannya syahwat yang mendorong pada apa yang diinginkan. Dia hanya terbelenggu itu je. Apa yang teringin, buat. Apa yang teringin. Jadi kita kena lawan apa yang teringin tu. Hatinya dicegah dari memperoleh faedah. Takkan dapat faedah apapun. Terhalang. Faedah dari sisi Allah Ta'ala. Dia faedah nafsu syahwat dia ialah. Faedah halangan, faedah dari sisi Allah Ta'ala takkan dapat apapun. Ja'far bin Al-Hamid mengatakan, semua ulama dan orang arif sepakat bahawa sungguhnya kenikmatan itu tidak boleh dirasakan kecuali dengan meninggalkannya. Ini yang kita tak faham ni. Kita rasa nikmat, yang nak rasa nikmat kena ambil lah baru rasa nikmat. Kena rasa. Ni macam mana alim ulama kata, nak dapat nikmat tu kena tinggal. Jangan ambil. Baru rasa nikmat. Pelik tak? Ni yang kata hasanatul abrar, kebaikan yang dianggap baik oleh orang-orang baik, masih pada wali-wali ni benda tu tak baik lagi. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu dia kata nikmat, nak rasa nikmat kena tinggalkan. Allahu akbar. Kita kontra lawannya. Nak rasa nikmat, ambil. Kan? Rasa. Baru nikmat kita kata. Tapi
Sebaliknya dia orang, sebab tu sanggup berpuasa banyak, sanggup berlapar dan sebagainya, sanggup kurang tidur, sanggup berdepan dengan masyarakat yang macam-macam karena kan, yang menyusahkan dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Takut juga nak cakap hal ni sebab kita sendiri pun gagal lagi, kan? Masih jauh, masih tak mampu. Mudahan Allah beri kuatan lah pada kita, Masya Allah. Wallahu alam, takat itulah kita berhenti. Akan diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS. Dia buat macam ni. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal afiyah. Dan Allah berikan kita petunjuk, dorongan, dan memang semuanya tak akan berjaya kalau Allah tak izinkan untuk kita melalui jalan yang susah ni nak lawan nafsu. Di samping kita kena latihan tadi, berlatih. Di samping juga dorongan daripada Allah. Kalau Allah nak bagi, latihan tu sekejap je. Mungkin sekejap tu dia dapat anugerah Allah Ta'ala. Ada orang yang latihnya banyak kali tak berjaya. Jadi semua tu adalah ketetapan daripada Allah. Apa yang penting kita juga di samping usaha, kekuatan doa tu juga sangat penting. Dan juga seperti di awalnya disebut, kita bergaul dengan orang saleh, berziarahi mereka, jumpa dengan wali-wali Allah. Dapatlah keberkatan sehingga kita juga tempiasan kekuatan yang ada pada dia tu, kita dapatlah sikit sebanyak. Memang kalau kita duk ikut orang-orang yang saleh ni, kita sikit sebanyak tertiru, terheret juga dengan perangai kebaikan dia orang, dengan benda yang baik dia orang tu. Itulah hikmah kita berkawan dengan orang-orang yang baik, yang saleh-salihah. Dan Allah berikan kekuatan kita sehinggalah anugerahnya terserlah depan mata kita, nampak sungguh-sungguh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakhtim lana bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal barakata والنعمة والنصرة علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ya akramal akramin. Ya Allah, kami angkatkanlah kemurkaanmu dan kebencianmu daripada kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantikanlah dengan rahmatmu, kasih sayangmu dan keberkatan darimu, maghfirah darimu ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, hindarlah diri kami dan umat Nabi Muhammad SAW daripada segala wabak, balak, bencana, ujian dan segala musibah yang datang daripada langit maupun daripada perut bumi ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kurnialah kami nafsu yang membentuk kami kepada ketenangan ya Allah. Berilah kami nafsu yang membawa kepada jalan kebaikan, terhalang daripada nafsu yang mengajak kepada kejahatan dan kemungkaran ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami tak terdaya untuk melawan nafsu kami sendiri ya Allah, kecuali hidayah dan taufik darimu ya Allah. Tambahkanlah hidayah dan taufik darimu agar kami berjaya untuk menindas nafsu syahwat kami dan juga ammaratun bisu yang membawa kepada kejahatan dan kemurkaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.